ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه أما بعد الحمد لله. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah di dalam majlis ilmu untuk kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita mentadabbur. Moga-moga ayat-ayat ini memberikan kemanisan yang berbekas di dalam amal-amal kita seharian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga dia menjadi hidayah, menjadi petunjuk, bimbingan kepada hati-hati kita, seterusnya menerangilah jalan-jalan kehidupan dunia kita yang gelap gelita dengan cahaya daripada Allah, sehinggalah kita kembali kepada Allah nanti dengan mengharapkan dua perkara, iaitu Allah meredai apa yang telah kita lakukan di dunia ini, dan Allah juga mengampuni semua perbuatan, tindakan, ucapan yang telah menyalahi apa yang Allah perintahkan kepada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang adalah pertemuan kali kedua kita di dalam bulan Ramadan. Hari ini hari yang ke-8 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesihatan oleh Allah Ta'ala untuk terus melaksanakan tuntutan-tuntutan perintah Allah di dalam bulan Ramadan sebaik-baik mungkin, kerana Allah Ta'ala telah memberikan satu peluang keemasan, peluang besar-besaran. Kita kata ni mega sale ni, iaitu mega sale pengampunan daripada Allah secara khusus hanya kepada orang yang berpuasa Ramadan di siangnya dan hanya kepada orang yang berqiyamul lail di malam harinya. Okey? Siang ibadah Ramadan dengan pengampunan, malam ibadah Ramadan pun adalah dengan pengampunan. Ini adalah ganjaran yang sangat besar. Saya suka bandingkan kepada tuan-tuan, bayangkan contohnya, semisal kita telah berhutang dengan hutang yang sangat besar jumlahnya, sama ada hutang di bank, dengan loan-loan yang telah kita lakukan, loan peribadi, loan rumah, loan kereta, loan perniagaan, macam-macam loan kita pernah buat. Ataupun kita ni kereta kenderaan kita paling banyak saman. Ada saman Eco, saman AES, saman Roblox, macam-macam saman. Sekali diberikan tempoh kepada kita, sesiapa yang dapat selesaikan, semisalnya siapa yang datang pada tarikh sekian ni buat pembayaran akan diberikan diskaun. Semisal macam kita kena saman kan, siapa yang buat pembayaran pada hari sekian-sekian ni, sempena hari polis contohlah, dia akan dapat potongan 60% daripada saman yang sepatut yang dia bayar. Itu pun orang dah beratur panjang dah. Itu pun orang dah berpusu-pusu dah nak ambil peluang tersebut, kerana peluang tu hanya sekali je. Tetapi dia hanya potongan diskaun itu kepada kesalahan yang terpilih. Hanya tertentu saja, tak semua kesalahan. Ini manusia. Kalau nak dibezakan dengan kasih sayang Allah Ta'ala memang jauh sekali lah. Takkan sama. Apatah lagi kalau bank. Bank ni bukan badan kebajikan kan. Ni badan perniagaan, entiti perniagaan. Mustahil lah bank kata siapa yang bayar 10% daripada hutang-hutang dia pada hari tersebut, seluruh hutang dia semua selesai, semua lansai. Pastilah ramai orang sanggup buat apa saja untuk selesaikan hutang dia dengan bank tu. Dengan bayaran 10% selesai semua hutang. Kita selalu bandingkan benda-benda yang disebut nikmat ni adalah benda yang kita sandarkan kepada dunia. Tapi rupa-rupanya yang kita terlupa, iaitu pada bulan Ramadan ni Allah juga memberikan kepada kita peluang khusus seperti itu, iaitu dengan peluang pengampunan yang sangat besar. Dan dia bukan pengampunan yang terpilih, tetapi adalah ghufira lahu ma taqaddama bidzambih, adalah pada pengampunan-pengampunan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kita kena ambil kesempatan, kena ambil peluang Ramadan ini yang kita belum tentu lagi tahu kita sempat bertemu atau tidak pada Ramadan yang akan datang, maka manfaatkanlah sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala
menerima amalan kita dan mengganjari dengan ganjaran pengampunan daripadanya. Baik, saya nak mengambil kesempatan juga pada kali ini, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk saya bercerita kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah berkaitan tentang Ramadan lah. Sebelum kita masuk kepada tadabbur ni, kita akan sentiasa buat ulang kaji berkaitan dengan Ramadan. Selalu sekali tuan-tuan, kita ni ingat iaitu Ramadan ketika berpuasa adalah ibadah. Sering kali kita ingat macam tu. Puasa adalah ibadah. Tetapi kita lupa ada satu hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Sahal bin Sa'ad, iaitu kata Nabi SAW, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Tidak akan selagi mana manusia itu akan sentiasa berada dalam kebaikan, ataupun manusia itu tidak akan dicabut kebaikan daripadanya ma'ajjalul fitr, selagi mana dia bersegera berbuka puasa. Okay? Selagi mana dia bersegera berbuka puasa. Hadis tu menunjukkan kepada kita sebenarnya Ramadan ni adalah bulan ibadah. Kenapa? Sebab Nabi nak bagi tahu orang yang berpuasa adalah ibadah dan orang yang berbuka pun adalah ibadah. Okay? Waktu kita berpuasa, kita itu dikira ibadah. Waktu berbuka pun adalah ibadah. Ramai kalangan kita terlepas pandang. Dia ingat berbuka itu adalah waktu saya dah selesai dah ibadah. Saya dah cuci tangan dah. Saya dah boleh makan, boleh minum. Tidak. Nabi nak bagi tahu kepada kita sebenarnya waktu berbuka adalah ibadah. Dia adalah permulaan kepada ibadah malam. Banyak pengajaran sebenarnya dekat sini. Kenapa? Bila kita sedar buka itu adalah ibadah, maka kita faham sebenarnya malam juga adalah ibadah. Bukan kembali melakukan maksiat. Bukan kembali melakukan perkara yang saya tadi terhalang, sekarang saya nak buat. Macam nak lepas dendam, nak lepas geram. Tidak. Dia adalah merujuk kepada ibadah. Sebab itu, berbuka puasa kita sebut sebagai iftar. Iftar, iaitu disandarkan dengan perkataan fitrah. Kembali hanya kepada fitrah kita. Yang mana tubuh kita perlu makan, kita makan balik. Tubuh kita perlu minum, minum balik. Itulah namanya fitrah. Okay? Bukan kembali melakukan maksiat. Sebab maksiat dan kejahatan itu adalah melampaui batas. Bukan adalah fitrah. Okay? Dan bila kita faham macam ni, maka kita akan bersegera untuk berbuka puasa. Tidak adalah istilah orang yang kata, oh saya ni nak tahan sikit. Sebab saya masih lagi belum lapar sangat ni. Jadi saya nak ambil masa 5 minit, 10 minit lepas azan maghrib ni, saya nak puasa lagi. Sebab saya nak terus konsisten berada dalam ibadah. Sebenarnya tidak. Kita kena mengawalkan berbuka, maka barulah disebut sebagai ibadah. Kalau kita lewat berbuka, maka akan dicabut kebaikan, akan dicabut pahala itu daripada kita. Okey? Kerana apa? Ini kena ingat. Iaitu kerana ibadah itu tidak mengikut kepada logik akal kita. Tetapi ibadah itu adalah mengikut apa yang hampir, yang tidak berselisih dengan sunnah baginda Nabi SAW. Okay? Jadi kena fahamlah konteks berbuka adalah ibadah. Dan macam mana nak jadikan berbuka ibadah? Mesti ada tata cara kan? Sebab berbuka ini tata cara dia mestilah bersandar kepada cara berbukanya baginda Nabi SAW. Okay? Banyaklah saya nak sentuh, nanti akan jadi panjang. Tapi tak apa. Saya nak mudahkan je, nak bagi kefahaman. Mungkin antara kita suka berbuka di luar. Berbuka di di padang-padang terbuka sambil berpiknik, berkelah. Ada orang suka berbuka di restoran-restoran besar, di hotel-hotel. Hati-hati tuan-tuan. Saya pesan untuk diri saya juga. Hati-hati. Ataupun kalau kita bekerja di syarikat-syarikat, di syarikat agensi-agensi, kadang-kadang dia akan buat majlis event untuk berbuka puasa. Apa yang kita kena ingat, berbuka adalah ibadah. Maka pertama, ibadah itu tidak ada pembaziran. Ini kena ingat. Pada berbuka itu tidak ada pembaziran. Kalau di rumah kita, pastikan
kita makan sekadarnya. Bukan beli apa saja, masak apa saja, konon nak makan semua. Akhirnya berlaku pembaziran. Sebab pada ibadah tidak ada pembaziran kan. Jadi itu mengajar kita cermat dan berhati-hati dalam kita menikmati hidangan pada waktu berbuka. Yang kedua, pada waktu berbuka, iaitu pada waktu kita beribadah berbuka ni, sudah pastilah tidak ada hiburan. Kerana mana ada hiburan sewaktu kita beribadah? Agak canggung lah tuan-tuan. Pergi nak ke masjid, nak beribadah, tiba-tiba ada nyanyiannya, ada lagu-laguannya. Kita rasa, canggung lah. Macam mana saya nak beribadah? Sedangkan adanya hiburan-hiburan yang bertentangan dengan syariat. Jadinya, samalah pada waktu berbuka. Sebab hari ni orang suka mengisi kan. Waktu berbuka dengan meraihkan anak yatim, silakan. Itu ibadah. Dengan itu, dengan ini. Tapi, ada kalanya letak dengan nyanyian-nyanyian, lagu-laguan. Sedangkan dia tak meletakkan agenda pada waktu berbuka itu ada solat maghrib jamaah. Sedangkan ni yang wajib. Adanya solat isyak jamaah, adanya tarawih. Kami tak boleh letak. Kalau kami letak ni memang pakat orang tak datang lah. Sebab itu kita kena kembali pada apa motif saya berbuka. Berbuka adalah ibadah. Berbuka adalah ibadah. Rugilah. Orang lain makan, saya pun makan. Tapi orang lain makan dapat pahala. Saya makan tak dapat apa-apa. Jadi rugi dekat situ. Jadi kita jadikan berbuka kita itu sebagai ibadah. Jangan ada lagu-laguan, muzik-muzik. Okay? Kalau kita sebagai jemputan, saya yang dijemput. Okay, kita pergilah tuan-tuan meraihkan jemputan. Dan kita tahu dekat mana perlu kita berikan perhatian lah. Okay? Kalau kita organizer lagi baiklah. Kita buatlah satu program berbuka yang lebih bertepatan dengan sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Okay? Kalau nak sangat buat nyanyian ke apa ke, dia kata ni bukan nyanyian apa-apa pun. Kami nak buat nasyid-nasyid je pun, lagu ketuhanan. Kalau boleh lah, tak boleh nak dielakkan. Buatlah sebelum waktu berbuka. Awal lagi lah buatlah. Janganlah. Kalau boleh jangan buatlah. Tapi kalau nak buat juga, buatlah sebelum tu. Jangan ganggu waktu kita nak solat maghrib. Sebab selalunya waktu makan tu lah akan didendang-dendangkan dengan lagu. Kita dah lalai, ralit dengan makanan-makanan yang pelbagai. Yang ni bahagian cuci mulut. Ini bahagian buah-buahan. Ini bahagian manisan. Ini bahagian makanan nasi dagang lah. Ni nasi itulah. Juadah ni lah. Makanan sahaja kita rasa ralit. Dan kita rasa nak habis spend masa yang sangat panjang untuk merasa semua makanan. Apatah lagi dengan adanya nyanyian-nyanyian dan perkara-perkara yang akhirnya orang meninggalkan solat maghrib, orang meninggalkan solat isyak, orang meninggalkan qiyam pada malam Ramadan. Jadi hati-hatilah. Okay? Kita nak jadikan waktu berbuka tu adalah ibadah. Jadi tidak ada hiburan, tidak ada pembaziran, tidak ada kelalaian di dalam ibadah tersebut. Okey, ini adalah ingatan untuk saya sendiri tuan-tuan. Dan untuk kita semualah. Mudah-mudahan ingatan ini mengingatkan kepada kita berbuka adalah ibadah. Okey, berbuka adalah ibadah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah untuk hari ini kita akan membaca surah yang baru. Sambungan selepas surah An-Najmu, iaitu surah Al-Qamaru. Selepas surah Bintang, Allah Ta'ala menyusun surah berikutnya adalah surah Bulan. Surah Al-Qamaru. Iaitu pada surah yang ke-54 yang tertera pada skrin tuan-tuan ini. Dan kita akan masuk pada ayat yang pertama. Pada surah ini banyak perkara-perkara yang menarik yang Allah Ta'ala ceritakan. Antaranya bercerita tentang beberapa orang Nabi. Okay? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bercerita berkaitan tentang Tauhid. Allah Ta'ala juga bercerita tentang janji-janji Allah. Allah juga bercerita tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak perkara yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini. Dan surah ini pernah menjadi pilihan baginda Nabi SAW. Iaitu Nabi pernah membaca surah ini berserta dengan surah Qaf. Okay?
iaitu surah ini, surah Al-Qamar dan juga surah Qaf, Nabi pernah baca pada solat hari raya Nabi, iaitu Aidul Fitri dan juga Aidul Adha. Selalu kita dengar kan, Nabi akan membaca surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghashiyah pada hari raya Nabi dan juga pada solat Jumaat Nabi kan. Tapi ada kalanya juga Nabi SAW pernah membaca surah Al-Qamar dan Nabi juga pernah membaca surah Qaf. Okay, mestilah ada benda yang penting kan. Kalau Nabi memilih surah ini pada hari pertemuan dengan umat Islam secara ramai-ramai, mesti ada mesej yang sangat-sangat penting. Bahkan yang lebih menarik lagi tuan-tuan, iaitu disebutkan juga baginda Nabi SAW sekiranya ada pertemuan-pertemuan yang besar macam solat hari raya ataupun ada waktu-waktu pertemuan yang besar, Nabi seringkali membaca surah Al-Qamar. Seringkali membaca surah Al-Qamar sebab dia mengandungi banyak poin-poin isi-isi penting berkaitan tentang surah ini. Okey, yang insya-Allah dia menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah, menambahkan lagi keyakinan pada janji-janji Allah dan untuk kita rasa gerun kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, insya-Allah kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita akan mulakan dengan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan perkataan iqtarabatis saah. Okey. Wan syaqqal qamar. Kata Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis saah, iaitu telah hampir saah, as-saah. Okay, tuan-tuan perhatikan perkataan iqtarabatis saah. Perkataan iqtaraba ni iaitu dia datang daripada perkataan qaraba. Okay, dia datang daripada perkataan qaraba. Qaraba ni kita maklum dia adalah daripada perkataan yang selalu kita sebut yang diasimilasi dalam bahasa Melayu. Qarib, qarib, dekat, hampir, akrab. Ini adalah perkataan yang sama. Jadi ada pertambahan huruf ta dekat sini. Iqtarabatis saah. Ada di antara huruf qaf, ra dengan ba tu ada huruf ta. Itu menunjukkan dia adalah lebih dekat. Kalau perkataan qarib tu dekat, hampir, tapi kalau ada perkataan huruf ta ni, penama huruf ta ni iqtarabatis saah, maksudnya dia sangat-sangat dekat. Dalam bahasa kita, kita panggil apa tuan-tuan? Kita ada perkataan dekat, kita ada perkataan hampir, apa lagi? Ada lagi tak? Kita akan letak perkataan sangat lah kot. Sangat. Sangat dekat. Kalau di dalam bahasa Inggeris tu mungkin dia nak menggambarkan terlalu dekat tu, dia akan kata apa? Extremely, nak membayangkan terlalu sangat lah tu. Jadi huruf ta ni dia punya fungsi dia adalah untuk membayangkan kepada kita. Okey, dekat gila macam itulah. Okey, terima kasih. Oh, Kak Ros Aida adalah. Okey, Kak Ros. Okey, baik. Jadi dia nak membayangkan kepada kita dia adalah yang sangat-sangat dekat. Kiamat ni sangat-sangat dekat. Okey, kiamat ni. As-sa'ah adalah merujuk pada kiamat. Sa'ah adalah merujuk kepada waktulah. Sa'ah ni dia merujuk pada waktu. Okay, selalu digunakan perkataan sa'ah adalah merujuk pada masa atau waktu. Tapi as-sa'ah juga merupakan salah satu daripada nama hari kiamat. Okay, salah satu nama daripada hari kiamat. Macam mana kita nak bayangkan kiamat ni dekat tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tengok pada surah Al-Qari'ah. Tuan-tuan boleh tengok pada surah Al-Qari'ah. Minta Syikin tengok surah Al-Qari'ah kejap. Kita tengok pada surah Al-Qari'ah. Surah apa Ustaz? Senang nak cari. Oh ya ke? Sekejap. Saya okey tu surah satu-satu. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Tengok surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah juga adalah merujuk kepada nama kiamat, Al-Qari'ah. Okey, hari yang menggemparkan. Qara'ah ni dia macam bunyi kita kata apa? Macam hentaman, ketukan,
ataupun yang menggemparkan, ada satu bunyi yang meletus yang memberi tarik, yang menarik perhatian orang untuk beri fokus kepada waktu tersebut. Qari'ah. Okey. Tuan-tuan tengok, Al-Qari'ah ni dia ada satu lagi kembar dia yang hampir sama kaedah yang Allah gunakan, dia punya bahasa dia, iaitu pada surah Al-Haqqah. Okey, apa yang sama? Tuan-tuan tengok Allah Ta'ala sebut Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Okey, tak apa Syekh, jangan gerak. Kekal je 3 ayat tadi tu. 1, 2, 3. Okey, pada surah yang lain Allah kata Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Kalau satu kalimah yang Allah sebut dalam Quran mesti penting. Apa-apa perkataan kalau Allah sebut dalam Quran, itu adalah perkara yang sangat penting. Okey. Kalau Allah tak sebut, maksudnya benda tu dia tak sangat penting lah. Bukan tak penting, penting. Tapi dia tak penting macam apa yang Allah dah sebut dalam Quran. Apa yang Allah sebut dalam Quran, mesti benda yang penting. Kalau satu perkataan saja dah penting, menggambarkan benda tu penting, kalau diulang 2 kali, itu merujuk kepada dia sangat-sangat penting. Betul tak? Jadi faham kan maksudnya kan? Kalau benda tu sekali disebut dalam Quran pun dah penting, kalau dah diulang 2 kali secara berturut-turut, dia mestilah sangat-sangat penting. Tetapi kalau dia dah diulang sampai 3 kali berturut-turut, itu merujuk dia betul-betul dan sangat betul-betul dan sangat-sangat betul-betul penting. Okey. Jadi Allah Ta'ala nak berikan kefahaman kepada kita, Al-Qari'ah dan Al-Haqqah yang menunjuk pada kiamat ni, dia adalah perkara yang betul-betul penting. Dia sangat-sangat penting, yang tak sama dengan cerita-cerita lain. Okey, itu yang kita boleh faham kan? Okey, dia adalah perkara yang sangat-sangat penting, benar-benar penting. Okey, sekarang tuan-tuan tengok. Bila Allah Ta'ala nak sebut tentang Al-Qari'ah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau tuan-tuan perhatikan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia menyebutkan dengan jumlah mufidah yang tak komplit. Kalau dalam bahasa Inggeris tu ada satu sentence ataupun ayat kenyataan yang tak sempurna. Subjek predikat dia tak komplit. Dalam bahasa Arab, kalau jumlah ismiah macam Al-Qari'ah ini, dia punya mubtada, khabar dia tak komplit. Dia ada mubtada tapi dia tak ada khabar dia. Dia ada subjek, dia tak ada predikat dia. Dia tak komplit. Jadi Allah hanya sebut Al-Qari'ah. Allah kata kiamat. Mal-Qari'ah. Apa itu kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah itu kiamat? Ayat ni tuan-tuan, seolah-olahnya khabar dia Allah Ta'ala hazaf. Allah gugurkan perkataan khabar dia. Contohlah ya, kalau satu perkataan di dalam bahasa kita lah. Kita kata sekolah. Sekolah itu besar. Baru orang nampak mesejnya kan, ayat tu baru sempurna kan. Sekolah itu besar. Sekolah itu cantik. Sekolah itu berwarna putih. Orang tahu apa yang nak disampaikan. Tapi kalau ayat dia, sekolah. Kita pun macam pening. Apa dia nak sampaikan? Macam itulah pada surah Al-Qari'ah dan juga pada surah Al-Haqqah. Kenapa Allah Ta'ala buang perkataan apa yang Allah nak sampaikan? Allah hanya kata kiamat. Sebahagian yang saya melihat yang mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan apa? Seolah-olahnya Allah menggugurkan perkataan Al-Qari'ah qaribah. Maksudnya kiamat itu dekat. Perkataan dekat tu digugurkan. Perkataan dekat tu digugurkan. Kenapa saya bagi gambaran macam ni tuan-tuan? Bila berlaku saat yang paling mencemaskan, berlaku saat yang paling menggemparkan, kita dalam keadaan emergency, dalam keadaan sangat-sangat genting, kita tak memerlukan lagi kepada perkataan ayat-ayat kenyataan yang panjang-panjang. Kita hanya menggunakan satu perkataan tetapi memberi mesej yang sangat jelas. Sebab dia adalah perkara situasi yang paling tegang, paling hampir. Contohlah, wali'azbillah, saya minta maaf saya sebut. Saya nak bagi contoh mudah. Kita dalam keadaan berpuasa ni, risau sebut benda-benda yang tak elok ni, takut makbul pula doa kan. Contohnya, di kawasan perumahan kita berlaku satu kebakaran. Kebakaran yang sangat besar. Dan dia punya marak api tu, dia nak tersebar tu, dia merebak api tu sangat cepat, sangat laju.
Daripada hujung perumahan nak ke rumah kita tu boleh berlaku sekelip mata. Jadi keluar satu pengumuman yang hanya sebut api, 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 automatik. Kita yang duduk dalam rumah ni dengar je orang sebut macam tu, kita terus bingkas bangun, kita keluar rumah, kita akan terus tengok apa yang berlaku. Betul tak? Orang tak bagi tahu pun, api tu dekat rumah si fulan, jalan sekian, alamat sekian, tak ada. Orang tak akan explain dah. Kenapa berlaku terbakar, tak ada. Orang tak akan cerita dah. Orang terus sebut je perkataan api sebab mesej dia, kamu tahu dan cepat-cepat bertindak. Okay? Kamu dengar je dan kamu kena bertindak, bukan lagi bertangguh-tangguh. Sebab situasi tu adalah sangat genting dan sangat-sangat hampir. Jadi itu antara sebab kenapa Allah sebutkan ayat ini dengan hanya satu kalimah saja pada satu ayat, iaitu Al-Qari'ah. Sebab nak bagi tahu kiamat itu dah sangat-sangat hampir, dah sangat-sangat dekat dengan kamu dan dia tak bertangguh-tangguh. Dia sangat memerlukan kepada tindakan kita yang paling pantas untuk menghadapinya. Okey. Jadi kita kembali balik pada surah Al-Qamar. Macam itulah apabila Allah Taala menyebutkan iqtarabatis sa'ah. Okey. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Allah Taala nak kata kiamat itu sangat-sangat hampir dan kiamat itu sangat-sangat dekat. Okey, Syikin kita patah balik pada surah yang ke-54, surah Al-Qamar. Okey, surah 54, surah Al-Qamar. Kita patah balik. Okey, sekarang itu mesej yang Allah nak sampaikan, perkataan iqtarabatis sa'ah. Kiamat itu sangat-sangat dekat. Dan Allah Ta'ala sebut wang syaqqal qamar. Wang syaqqal qamar. Dan telah terbelahlah bulan. Allah menggunakan perkataan waw dekat sini. Ada huruf waw dekat sini. Waw ini adalah menunjukkan kepada kita, iaitu salah satu daripada tanda kiamat yang dah dekat ni adalah bulan terbelah. Okay? Adalah bulan terbelah. Okey. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini dengan fi'lul madhi, iaitu bulan yang telah terbelah. Okey, bulan yang telah terbelah. Okey, tuan-tuan perhatikan. Bulan ni terbelahnya bila? Kita kalau dengar ayat ni kita terus link Nabi SAW, ni peristiwa Nabi ni. Okey. Tapi ada sebahagian ulama menyebutkan bulan ni bakal terbelah dua kali. Satu zaman Nabi, satu lagi waktu sebelum kiamat. Contohlah, dia bagi contoh macam tu. Tetapi para ulama tafsir majoritinya mengatakan perkataan wan syaqqal qamar ni adalah merujuk kepada terbelahnya bulan pada zaman Nabi SAW. Okey. Jadinya bila waktu Nabi tunjukkan mukjizat Nabi belah bulan tu, itu adalah salah satu daripada tanda kiamat. Nabi belah je bulan tu, itu adalah salah satu daripada tanda kiamat. Okey, kita tak explain lagi detail. Cuma nak bagi gambaran tuan-tuan. Saya nak tanya soalan tuan-tuan. Macam mana para ulama kita boleh tafsirkan terbelahnya bulan ini adalah merujuk pada zaman Nabi? Kenapa tak kita tafsirkan sebagai ni mungkin akan terbelahnya bulan sewaktu sebelum berlakunya kiamat? Maksudnya salah satu daripada tanda kiamat nanti adalah terbelahnya bulan, seperti datangnya Dajjal, seperti keluarnya Dabbah, keluarnya Dukhan dan sebagainya. Okay. Kenapa para ulama tafsir menafsirkan wang syaqqal qamar ni adalah merujuk pada zaman Nabi? Siapa yang boleh berikan pandangan pada saya? Kita boleh kongsikan pandangan-pandangan kita. Okey. Siapa yang boleh kongsikan? Ada tak? Syikin lah, Syikin. Syikin boleh share tak? Ush. Oh, saya tak ada kepakaran pula dalam konteks ni, Ustaz. Tak apa. Kita tak ni lah. Kita berbincang ni sebab kita nak tengok je. Secara asasnya kita baca ayat ni, macam mana kita tengok ulama kita menafsirkan ayat ni, terbelahnya bulan ini adalah merujuk pada terbelahnya bulan pada zaman Nabi.
Sebab tadi yang mungkin saya boleh cakap tadi yang Ustaz cakap it was constructed in fi'il madi kan? Telah tu kan? So maksudnya sudah berlaku. So daripada konteks nahu tu lah kot sendiri. Dia ada before and after. Wallahualam Ustaz. Okey, baik. Tak apa, boleh je. Tapi kebiasaannya juga, bila Allah Ta'ala sebut tentang kiamat, memang biasa Allah akan gunakan fi'lul madhi kan, past tense. Macam kita baca surah Idza Syamsu Kuwirat. Apabila matahari itu digulungkan oleh Allah Ta'ala, dilipat oleh Allah Ta'ala. Allah sebut dalam bentuk kuwirat, fi'lul madhi, past tense. Okay. Sedangkan itu cerita kiamat ni. Tapi Allah sebut dalam bentuk past tense. Sebab kalau pada ayat-ayat seperti itu, past tense tapi merujuk pada masa akan datang, itu adalah i'jazul lughah dia, mukjizat bahasa dia adalah untuk menunjukkan dia adalah perkara yang mesti berlaku, pasti berlaku. Okey. Tapi bezanya pada ayat ini, bila Allah gunakan wasyaqqal qamar ni, Allah kata bulan tu telah terbelah, dan majoriti para ulama tafsir menunjukkan masa Nabi belah bulan tu, dan itulah tanda kiamat tu dah dekat dah dengan kita, adalah kerana pada ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua. Kerana apa? Sebab wa yaqulu sihrum mustamir. Sebab Allah merekodkan ucapan daripada mulut orang Quraisy. Sebab dia respon. Dia nampak bulan tu terbelah dan dia kata sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang paling kuat. Dia kata. Mustamir ni, mirrah ni maksudnya ni yang paling dahsyat. Ni sihir yang paling dahsyat yang pernah kita saksikan. Bulan terbelah. Okey. Bila disebut respon daripada Quraisy, itu adalah menunjukkan kepada kita ini adalah peristiwa yang bersama kan. Ayat 1, ayat 2 ni adalah peristiwa yang samalah. Nabi pernah belah bulan, lalu disaksikan oleh orang Quraisy dan orang Quraisy mendustakan mukjizat baginda Nabi SAW. Dan dia dikuatkan dengan hadis Nabi. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan, bu'istu ana was-sa'a kahatain. Nabi angkat 2 jari macam ni. Nabi kata, aku diutuskan oleh Allah dan berlakunya kiamat as-sa'a kahatain, seperti 2 jari. Okay, maksudnya bila Nabi SAW lahir je, itulah salah satu daripada tanda kiamat. Nabi lahir je, itu adalah salah satu daripada tanda kiamat. Jadi kita jangan lagi cari lah bila nak kiamat. Sebenarnya kelahiran Nabi yang kita yakini dan imani itu, itulah tanda kiamat. Dan tugas kita adalah mempersiapkan bekal amal soleh kita. Okay? Persiapkan bekal-bekal amal soleh kita. Bersegera melakukan ketaatan. Buat apa yang Allah perintah. Dan tinggalkan apa-apa yang Allah larang. Okay? Yang ini sebenarnya yang kita kena fahami. Kalau kita nak kaji tentang kiamat iklim ke, kita nak kaji tentang sekian-sekian perkara tu, terpulanglah. Okay? Tetapi Allah Ta'ala nak kata waktu tu sangat dekat. Antaranya dengan kelahiran baginda Nabi, kiamat. Dan juga dengan peristiwa terbelahnya bulan itu adalah tanda kiamat. Alright? Dan dekat tak dekat ni tuan-tuan, okay, para ulama tafsir dan para ulama yang contemporary ni menunjukkan kepada kita, ia dibandingkan dengan usia dunia ni lah. Kalau kita nak bandingkan kita dengan Nabi pun dah jarak 1000 tahun lebih. Mana dekat, jauh lah. Contohlah kita kata macam tu. Tapi dekat-dekat sini, kalau dibandingkan pada usia bumi ni diciptakan, kita pun tak tahu berapa ratus juta tahun dah bumi ni diciptakan. Berapa lama dah bumi diciptakan. Kalau nak dibandingkan usia dia dengan tempoh sekarang nak ke kiamat tu, memang kita tak boleh nafikan lah. Dia adalah sangat-sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Baru ni tuan-tuan, saya tengok di NASA, dia tunjuk matahari. Dia ada kamera yang canggih yang dia orang cipta ni. Dia zoom di matahari. Dia tunjuklah wajah matahari hari ini. Tunjuklah, saya tengoklah gambar tu. Dan dia rekodkan video. Nampaklah api yang kita kata apa, yang sentiasa bergerak-gerak di matahari ni. Bagi saya dia menakjubkan lah. Sebab kita tak boleh bayangkan api yang tak pernah berhenti, ribuan, mungkin jutaan tahun, tak pernah berhenti. Api tu keluar, berapa banyak gas yang diperlukan. Berapa bilion tenaga yang diperlukan untuk hasilkan api yang macam tu.
Dan NASA dia buat kiraan, sekali kan matahari ni dia akan jadi macam ada api yang macam dia bertiup, terkeluar dia punya ekor berapi dia tu. Saya tak ingat istilah dia tu. Dia akan keluar panas dia tu. Dia punya panas tu, saya tengok dekat video tu kecil je, sikit je. Kalau kita tengok api yang kita masak tu, dia bergelojak macam tu kan. Kan ada api yang keluar-keluar sikit-sikit tu. Dia kira panjang yang keluar sikit-sikit tu, ekor-ekor tu, adalah sepanjang lebih besar daripada 12 kali ganda daripada saiz bumi. Saya tengok, subhanallah, ni sangat menakjubkan. Ni kerja Tuhan ni kuasa Tuhan lah. Dan saya tak boleh bayangkan macam mana alam yang Allah cipta dah berjuta bilion tahun yang kita tak boleh jangka ni. Waktu yang Allah Ta'ala sebut kiamat ni sebenarnya memang sangat-sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Semisal, kalau kita pernah pergi sampai ke Langkawi tuan-tuan, ada satu namanya Kilim kan? Kilim Eco Forest. Kilim Eco Forest. Yang telah dicatat sebagai salah satu daripada harta bersejarah dunia yang Allah beri secebis di bumi Malaysia ni, di Langkawi tu Allah letak. Kilim Eco Forest. Gunung tu dia pernah terbenam di dalam lautan. Dulu dia duduk dalam lautan. Iaitu selama 3,000 juta tahun. Tak salah saya lupa angka dia. Tapi dia cecah juta tahun 3,000 juta tahun. Dia tenggelam dalam lautan dan dia keluar. Tuan-tuan bayangkan gunung yang hari ni kalau kita pergi kat kawasan tu, tuan-tuan boleh nampak gunung tu dalam kajian manusia, dia dah pernah tenggelam 3,000 juta tahun. Usia dunia ni sebenarnya berapa? Kita tak boleh kira dah. Kita tak boleh agak dah. Sebab tenggelam saja dah 3,000 juta tahun. Dia keluar berapa tahun pula? Dia nak besar macam tu berapa tahun pula? Sebab setiap yang bergerak ni, apa kita kata stalactite, stalagmite pada Gunung Ganang ni, untuk 100 tahun dia baru gerak 1 cm kan. Macam mana dia jadi besar? Ni kalau kita fikir jauh sangatlah. Tapi saya nak bayangkan kepada tuan-tuan, usia alam ni sangat-sangat panjang, sehingga Allah Ta'ala nak kata saat sekarang nak menuju kepada kiamat itu adalah sangat-sangat hampir. Dan contoh yang Allah datangkan adalah dengan peristiwa terbelahnya bulan. Dan bila berlakunya peristiwa terbelahnya bulan? Dia berlaku di zaman Mekah, iaitu sekitar 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Okay? Ini berlaku tahun lebih daripada 1440 tahun yang lepas. Okay. Berlaku peristiwa itu adalah salah satu daripada tanda kiamat. Okay. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita pergi kepada ayat yang kedua. Allah Ta'ala menyebutkan, wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya yarau ayah, dan orang-orang musyrikin Mekah ni dia tengok ayah, tanda-tanda kebesaran kami ni. Yu'ridu, lalu mereka berpaling. Dia tengok dan mereka berpaling. Ceritanya macam mana tuan-tuan? Peristiwa pembelahan bulan ni dia berlaku di Jabal Abi Qubais, iaitu satu bukit yang besar di sebelah Masjidil Haram. Okey, kawasan itu adalah kawasan yang kalau tuan-tuan keluar daripada tempat sa'i, di antara Safa dengan Marwah tu, yang ada istana atas bukit tu tuan-tuan, istana tetamu raja tu, di situlah sebenarnya kawasan lapang tu adalah tapak kawasan Jabal Abi Qubais. Tapi sebahagiannya telah dipotong. Di atas bukit itulah Nabi SAW telah membelah bulan. Orang-orang Quraisy dia cabar Nabi SAW dengan membawa cerita daripada orang Yahudi Yathrib, iaitu mereka mengatakan, kalau benar kamu ni Rasul dan kamu ni adalah saudara seperti Musa AS, Musa pernah membelah lautan. Dengan tongkatnya dia telah membelah lautan. Sekarang kamu tunjukkanlah mukjizat kamu tu dengan membelah bulan. Kalau lautan sesuatu yang kita boleh sentuh tuan-tuan, boleh pegang, ni nak belah bulan. Tapi Nabi SAW berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, lalu Allah makbulkan. Lalu terbelah bulan. Lalu apa kata orang kafir? Sihrum mustamir.
Ini sihir yang paling kuat dan paling dahsyat. Dia berpaling dan dia menuduh pula itu adalah sebagai sihir. Okey, ini adalah ucapan yang Allah Taala rakamkan berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sentuh satu-satu. Pertama, Allah Taala kata apa? Wa in yarau ayatan yu'ridu. Sifat orang kafir ni, dia tengok apa-apa tanda kebenaran, dia mesti akan berpaling. Okey, sifat orang kafir ni, dia tengok apa sahaja tanda-tanda kebenaran, dia mesti akan berpaling. Mesti. Dia mesti akan berpaling. Antaranya apa tuan-tuan? Okey, tuan-tuan boleh tengok pada surah Al-Hijr, surah 15. Minta tolong Syekh tengok. Surah Al-Hijr, surah 15. Terus pergi pada ayat yang ke-14. Surah Al-Hijr, surah 15, pergi terus kepada ayat 14. Kita ambil pengajaran ni daripada Quraisy. Dan kita bukan nak herdik Quraisy pun. Itu satu perkara lah. Sebenarnya kita nak herdik diri kita. Saya ni ada sifat tak macam orang yang mengingkari kebenaran. Macam mana tuan-tuan tengok? Allah Ta'ala sebut. Antara sifat orang yang tak beriman ni, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu walau fatahna alaihim baban minas sama. Sekiranya, kata Allah, kalaulah, ni Allah beri satu contoh gambaran, kalaulah fatahna, kami telah membuka alaihim, kepada mereka, baban minas sama, pintu daripada langit. Maksudnya Allah bayangkan, kalaulah kami buat benda yang pelik, kami buka pintu langit, contoh, fazallu fihi ya'rujun, kata Allah Ta'ala, dan kami sediakan ada tangga pula, tangga daripada bumi ni, naik tangga tu pergi ke pintu langit, kalau boleh. Allah kata, kalau kami buat macam tu sekalipun, depan mata, ajaib, perkara gaib, semua perkara-perkara yang tak masuk akal berlaku depan mata sekalipun. Letak langit tiba-tiba terbuka, nampak pintu. Kemudian ada tangga daripada bumi naik ke langit. Yang Allah sebut ayat 14 ni. Dia naik pula sampai atas langit, tengok pula apa yang ada atas langit. Allah bayangkan macam tu. Laqalu, orang kafir ni tetap akan kata apa? Laqalu. Okey. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan tetap berkata, laqalu innama sukirat absaruna. Dia kata sesungguhnya kami ini sukirat. Allah gunakan perkataan sakar kat sini, sakar. Sakar ni apa? Sukirat ni, sakar ni maksudnya kami ni telah dimabukkan. Kami ni telah dimabukkan. Sebab itu waktu kematian kita panggil sakaratul maut. Sebab kita dalam keadaan macam sedar tak sedar. Mabuk kan macam tu kan? Dia sedar tak sedar. Dia macam, saya pening-pening macam. Macam itulah. Sakar Saya dalam keadaan rasa sedar tak sedar. Dia kata, kami ni dimabukkan. Ataupun kami ni ditipu dayakan pandangan kami ni. Kita tengok macam, dia tetap akan menafikan kebenaran. Ini sifat orang kafir. Ini Allah Ta'ala sebut contoh ni. Tunjuklah kebenaran, cakaplah apa sahaja. Perangai dia memang macam tu. Sebab apa? Label. Ini kita akan bincang depan ni tuan-tuan. Okey, sekarang tuan-tuan tengok ini sifat orang kafir. Kita nak belajar ayat ini adalah untuk tengok diri kita. Berapa banyak kebenaran yang berlalu di depan mata kita, kita menafikan. Saya tak percayalah. Sedangkan kebenaran dah dibuktikan dah. Tapi kita tepis semua kebenaran ni sebab kita nak tetap dengan apa yang kita yakini. Inilah yang selalunya berlaku kepada manusia sehingga manusia ni sanggup kekal dalam kejahatan. Okay. Dan Allah Ta'ala sebut ayat ni sebab saya akan sebut kepada tuan-tuan depan ni. Okay. Tuan-tuan dengar Bila dia kata macam tu, dia kata apa? Absaruna. Allah gunakan perkataan basar. Basar ni apa? Mata hati kami. Bukan mata-mata dah. Bukan mata akal dah. Tapi mata hati. Ikut mata, dia kata ni bukan dusta dah. Memang kami nampak tangga, kami pegang tangga ni. Mata akal, kami berfikir dah, memang betul. Ni adalah kami nampak, kami jelas, kami boleh berfikir. Tapi mata hati kami, kami telah ditipu. Itu kata orang kafir. Bal nahnu qaumum mashurun. Dan kata mereka, bahkan kamilah kaum yang telah disihirkan oleh Muhammad. Ini perangai orang kafir. Dan inilah perangai yang akan diulang-ulang oleh manusia yang tak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Rasulnya. Okey, kita patah balik tuan-tuan.
Tengok kepada surah Al-Qamar. Okay, ni sifat yang saya nak tunjuk pada tuan-tuan, sifat orang kafir. Kenapa orang kafir jadi macam ni tuan-tuan? Pada zaman Quraisy. Kenapa orang kafir zaman Quraisy dia jadi macam ni? Iaitu mereka ni nampak Nabi SAW belah bulan depan mata. Lalu mereka tetap menafikan dan bahkan tuduh Nabi sihrum mustamir. Ini sihir yang sangat kuat. Baik. Kata Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ini seorang ulama sirah contemporary. Tuan-tuan boleh ikuti kuliah saya ke? Boleh Saya nampak ada Puan Nur Afiza, ada Puan Deb, ada siapa lagi ya? Ramai juga hari ni alhamdulillah. Okey, ada Puan Azia, ada Puan Intan, Puan Latifah. Okey, ada Puan Nur Asmah, Puan Norisa, alhamdulillah. Okey. Alright, di Facebook pun ada beberapa orang, alhamdulillah. Okey, baik. Sekarang saya nak kongsi pada tuan-tuan. Kata Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kenapa orang Quraisy ni dia tetap akan cakap Muhammad sihir. Muhammad sihir. Sedangkan benda tu depan mata dah. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga. Allah Taala sebut juga, kalau kami dah bagi tangga, kami dah buka pintu langit, dia dah nampak, dia akan tetap kata dia adalah sihir. Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, iaitu manusia ni akan jadi macam ni, dia akan nafikan kebenaran ni setelah dia menjadi hamba kepada sesuatu yang lain. Maksudnya apa tuan-tuan? Kenapa Abu Jahal jadi macam ni? Kata Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kerana Abu Jahal telah terpedaya dengan 3 perkara. Dia telah menyembah berhala tu, menjadikan dia rasa berhala tu lebih penting daripada perkara-perkara yang lain. Saya pernah sebut tuan-tuan pada tuan-tuan benda ni. Tapi saya ulangi lagi sekali. Okey. Sebelum saya sebut ni tuan-tuan, tuan-tuan ingat antara cara yang paling mudah untuk menafikan kebenaran adalah dengan label. Dan ini berlaku sampailah ke hari kiamat nanti. Datanglah kebenaran, tunjuklah kebenaran apa sahaja, akan keluar propaganda. Dan propaganda ada label. Ni dusta. Ini pembohongan. Sedangkan mereka minta pada Nabi, Muhammad tunjukkanlah. Muhammad tunjukkanlah. Dan Nabi SAW tak boleh tunjukkan. Sebab ini mukjizat tuan-tuan. Ini beza mukjizat dengan sihir ni orang boleh tunjuk bila-bila. Dia minta boleh buat. Dia tak minta pun dia boleh buat bila-bila. Tetapi kalau dia adalah mukjizat, dia hanya berlaku sekali je. Dan itu pun apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkehendaki untuk dia berlaku. Okey, sebab dia mukjizat. Dia bukan benda yang boleh dibuat secara berulang-ulang, boleh rutin dan sebagainya. Sebab itu salah satu cara tuan-tuan nak tengok orang ni sihir ataupun tidak. Kita nak bezakan, kalau orang tak ada mukjizat lah, dia ada karamah kan. Dengan sihir, dia kalau kita kata, macam mana ya awak boleh buat macam ni? Dia pun kata, awak nak belajar ke? Kalau awak nak belajar, awak datang rumah saya, hari sekian, waktu sekian, saya ajar tuan. Itu namanya sihir. Sebab mukjizat ni dia tak boleh dipelajari. Sihir je boleh dipelajari. Okay, itu salah satu. Kita nak tengok, kena pasti orang ni sihir ataupun tidak. Okay, benda-benda yang tak masuk akal ni lah. Okay, jadi Nabi SAW, dia diprovokasi tau. Dia diminta. Kalau betul tunjuklah. Dan Nabi minta pada Allah, Allah perkenankan dan ditunjukkan, dituduh pula Muhammad ni sihir. Dia guna cara macam tu. Okay, ni label. Okay, kaedah ni, propaganda ni selalulah orang guna pada politik lah, pada macam-macam isu isu label. Okay, orang yang dituduh tu paling susah nak dah tunjukkan, lalu dia gunakan label. Sebab dia dah ada plan. Kalau kita kata macam ni, orang ni buat, kita kata dia macam ni. Kalau kita kata macam ni, dia tak buat, kita kata macam ni. Ini teknik propaganda lah yang memang dimainkan pada macam-macam keadaan lah. Okay? Dan inilah cara modus operandi Quraisy kepada Nabi SAW. Kalau Muhammad tak buat, Muhammad pendusta, dia bukan Rasul. Sebab Nabi ada mujizat. Bila Muhammad buat, dia kata Muhammad ni sihir lah Muhammad. Kita rasa macam terperangkap. Ni buat, yang ini pun tak buat. Okay? Alright. Yang kedua, kenapa orang Quraisy ni, dia dah tengok mukjizat, dia dah tengok kebenaran, tapi dia tetap tak boleh nak terima kebenaran tu. Sebabnya tuan-tuan, mereka ini menyembah
berhala. Ini disebutkan oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dia ada 3 berhala. Dan berhala dekat sini bukanlah berhala yang kita faham, iaitu berhala patung-patung yang mereka sembah di Kaabah tu, tidak. Tapi berhala yang mereka sembah ni, kata Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, pertama adalah berhala dalam bentuk jawatan ataupun tahta dia. Iaitu berhala dari sudut jawatan ataupun tahta dia. Mereka ni, Abu Jahal dia tahu, kalau kita beriman dengan Muhammad, automatik kita mengakui Muhammad adalah Rasul, semua orang akan kehilangan jawatan. Semua orang akan turun daripada tahta. Maka yang naik tahta nanti adalah Muhammad. Jadi, kerana mereka telah memberhalakan jawatan dia, kuasa dia, akhirnya mereka menafikan kebenaran. Sebenarnya itu bukan benda yang mereka boleh nafikan. Mereka tak boleh nafikan kebenaran depan mata dah. Mukjizat depan mata dah. Tapi mereka nafikan adalah kerana mereka memberhalakan jawatan dan juga kuasa mereka. Okay? Dan itulah yang berlaku pada kita. Dan ini pun pengajaran kepada kita. Berapa ramai tuan-tuan di kalangan kita yang bekerja, yang berkhidmat, kadang-kadang kebenaran depan mata, kita nafikan kebenaran. Kerana apa? Sebab kita mendahulukan jawatan kita dan kuasa kita. Okay, kalau saya cakap macam ni, saya akan hilang jawatan. Kalau saya buat macam ni, saya akan hilang kuasa saya. Akhirnya kita kunci mulut, kita berpaling daripada kebenaran. Dan kita ambil jalan mudah, saya angkat tangan lah. Apa-apa pun saya tak nak jawab apa-apa. Okay, sebab apa? Sebab kita takut kehilangan jawatan dan kuasa kita, walaupun sebenarnya itu adalah perkara yang batil. Itulah pengajaran tuan-tuan. Kenapa Quraisy ni degil, tak nak beriman kepada Allah dan Rasul, sedangkan mereka melihat kebenaran mukjizat Nabi SAW. Yang kedua, iaitu bukan kerana mereka tak nak hilang tahta dan kuasa, malah mereka tak nak hilang harta-harta mereka. Okay? Mereka tak nak hilang harta-harta mereka, maka mereka menafikan kebenaran daripada Nabi SAW. Dan itu juga yang berlaku kepada kita. Okay. Apa yang ada pada kita tuan-tuan? Harta, kesenangan hidup, inilah yang berlaku pada kita. Kita takut hilang kawan, kita takut kita berkelahi dengan kawan, kawan tipu klaim di tempat kerja, saya kunci mulut lah. Sedangkan kebenaran depan mata kan, kita boleh tegur, kita boleh nasihatkan. Tapi saya tak nak serbu lah. Itu kerja dia lah. Biar je lah dia macam tu, itu pilihan dia. Itulah tuan-tuan, Nabi nak tunjukkan daripada sirah Nabi tu untuk jadi cerminan dalam kehidupan kita. Manusia ni bukan dia tak boleh beza benda batil dan juga benda yang hak. Dia boleh beza, benda tu sangat ketara. Dia bukan perkara yang antara perkara yang samar-samar. Dia bukan berwarna kelabu, dia hitam dan putih je. Tapi manusia nafikan kebenaran adalah kerana ada kepentingan peribadi. Okay? Dia berhalakan kepentingan dia lebih daripada kebenaran. Okay? Dia berlaku pada Quraisy dan dia berlaku pada kita sampai hari kiamat nanti. Dia akan tetap berlaku. Okay? Ini yang berlakulah dalam kehidupan manusia. Alright. Dan yang ketiganya, mereka takut kehilangan pengaruh. Okay. Dia buat label-label ni supaya dia takut hilang pengaruh. Kalau mereka tak buat label pada Nabi SAW, orang akan tengok dan orang akan mempercayai. Jadi kerana dia takut hilang pengaruh dia dalam kalangan Quraisy, maka mereka lah buat tuduhan-tuduhan tersebut, Muhammad sahir. Muhammad adalah ahli sihir. Yang agak dekat dan agak logik lah pada fikiran manusia. Ni sihir ni. Dan sihir ni adalah mustamir. Allah tekan ke perkataan tu. Ni sihir yang sangat kuat. Sihir yang sangat kuat. Dinafikanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada kehidupan kita, macam tu juga. Manusia ni, dia takut hilang pengaruh dia. Semisal lah tuan-tuan, saya selalu sebut contoh ni. Hari ni zaman kita ada influencer. Kalau di zaman Nabi SAW, mereka ada penyair-penyair yang sangat berpengaruh. Okay? Yang mereka sangat mengharapkan penyair-penyair ini masuk Islam dan mereka akan gunakan penyair ini untuk menaikkan semangat sahabat-sahabat untuk berperang kan. Ini cerita banyak kita boleh dengar ni. Tapi zaman kita ni tuan-tuan, influencer ni akan main propaganda lah. Kalau jalan jahatnya, dia main propaganda, istilah kita cyber troopers ni untuk create issue. Okay. Jadinya, influencer ni tuan-tuan, contoh kalau dia buat satu kesalahan,
Dan dia tak nak mengaku kesalahan dia. Sebab apa? Kalau saya mengaku kesalahan saya takut nanti saya akan hilang jutaan subscriber saya. Subscriber saya dia akan hilang contoh. Subscriber saya ni akan hilang. Follower saya akan larikan diri. Akhirnya manusia menafikan kebenaran. Tutup mulut. Kebenaran depan mata tapi kita tak nak cakap lah. Sebab kalau saya cakap kebenaran, nanti subscriber tak ada, likers tak ada, siapa lagi? Follower tak ada. Ini zamannya tuan-tuan. Akhirnya orang menafikan kebenaran dan orang mengangkat kebatilan. Ini perkara yang berlaku. Allah datangkan contoh melalui kisah Quraisy. Mereka tengok Nabi, bergaul dengan Nabi, mengiyakan kebenaran Nabi, pernah melihat mukjizat Nabi, tapi kekal dengan kebatilan sebab dia juga berlaku dalam kehidupan manusia. Kita nampak kebenaran, kita tahu kebenaran, tapi saya berpaling daripada kebenaran sebab kita ada kepentingan-kepentingan peribadi. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita ni sama juga dengan Quraisy, sama juga. Tak berani nak tegakkan kebenaran, nak cakap benda yang benar adalah kerana kita ada kepentingan-kepentingan peribadi kita. Okay? Kita ada kepentingan peribadi yang akhirnya menyebabkan kita ni diam sajalah. Dan itulah pengajaran pada ayat ini. Okay? Kenapa mereka berpaling sekalipun mereka lihat kebenaran. Kenapa Allah kata walaupun dibuka pintu langit, ada tangga, mereka naik dan tengok sekalipun apa yang ada di langit, tetap dia kata sihir. Sebab mereka ada perkara-perkara yang menjadi kepentingan peribadi mereka. Okey. Baik. Ayat yang kedua ni juga tuan-tuan, Allah kata apa? Mereka bercakap wa yaqulu. Mereka ramai-ramai berkata ni sihrun mustamir. Secara ramai-ramainya dia buat propaganda, dia kata ini adalah sihir yang sangat kuat. Sihrun mustamir. Sihir yang berterusan. Muhammad ni betul-betul power lah, ni sihir. Kenapa dia kata macam ni tuan-tuan? Sebab bagi orang Quraisy dia ada dua tafsiran kat sini. Pertama, belah bulan ni jauh daripada bumi lah. Bila Nabi SAW belah bulan tu, benda ni sangat menakjubkan lah. Dan dia kata Muhammad ni betul-betul telah menyihir kita dengan sihir yang paling menakjubkan. Itu maksud sihrun mustamir. Okay? Sihir yang sangat menakjubkan. Kalau sekadar sihir, ambil songkok, masuk tangan, keluar arnab, itu simple. Itu simple magic lah. Okay? Yang ini betul-betul sihir yang menakjubkan. Sihirun mustamir. Sebab dia telah membelah bulan, sesuatu objek yang paling jauh daripada bumi. Jauh. Bukan dekat, jauh. Tapi terbelah bulan. Menakjubkan. Okay, itu pertama. Kedua, tafsiran kedua, sihrun mustamir ni dia kata apa? Kita yang duduk dekat kawasan Mekah ni semua telah disihir. Semua orang nampak benda yang sama. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam kisah sirah, kalangan Abu Jahal, Abu Sufyan waktu ni, mereka ni pergi tanya, adakah orang-orang Mekah yang berdagang di luar Mekah waktu itu melihat bulan terbelah? Sebab dia nak menafikan, kita ni semua disihir. Di Mekah ni semua kena sihir dah. Sebab kita nampak, ni sihir mustamir lah. Kita nampak sihir ni sebab kita semua dalam keadaan disihir. Tapi orang luar tak disihir. Orang dekat luar nampak bulan tu macam biasa. Kita je nampak bulan tu terbelah. Bila ditanyakan kepada mana-mana kafilah Arab yang berdagang waktu itu, mereka tetap mengatakan malam tu ya memang bulan terbelah. Okey, memang bulan terbelah. Jadi sihrul mustamir yang kedua ni adalah mengatakan orang Quraisy berpandangan orang Mekah ketika itu telah disihir, tetapi Allah nafikan. Tak disihir pun. Dia benar-benar terbelah. Benar-benar terbelah. Bahkan tuan-tuan boleh baca dalam satu sejarah, saya tak pastikan dia adalah benar ataupun tidak, tetapi dia ada dalam satu manuskrip yang tercatat disimpan di London ataupun di mana entah, saya tak pasti, di muzium ataupun di perpustakaan. Ini bacaan saya lama dah. Waktu saya sajalah nak tahu cerita tentang bulan terbelah ni dari sudut yang bukan agama lah, dari sudut sains, dari sudut astronomi dan sebagainya. Saya punya penemuan tu, mungkin tuan-tuan boleh carilah kot lepas ni, iaitu ada satu manuskrip ni daripada India. Raja yang pertama masuk Islam, saya terlupa sama ada daripada Kerala ataupun daripada Barbari apa, saya tak ingat lah. Ada dua nama tempat, ada dua nama ni, Kerala ataupun Malbari, saya tak ingat. Tapi ada satu masjid tu disebut masjid pertama di India.
Sebab raja dekat kawasan tu, dia ni dikatakan hidup, ni ada manuskrip dia simpan di Eropah. Dia dikatakan dia ni hidup di zaman Nabi SAW dan dia sendiri menyaksikan, bukan duduk di Mekah, dia duduk di India waktu tu. Sebagai satu tamadun besar pada zaman tu. Dia duduk di India dan dia menyaksikan bulan terbelah. Dan bila sampai ada pedagang-pedagang daripada Arab, ditanya, lalu dia mengakui itu adalah daripada Nabi SAW dan dia beriman kepada Allah dan Rasul. Wallahualam tuan-tuan, ini antaralah yang saya baca. Nak ceritanya, dia bukan hanya nampak terbelah tu di Mekah saja, tetapi adalah di seluruh alam pada saat tersebut melihat bulan terbelah. Okey? Nampak bulan ni terbelah. Subhanallah, subhanallah. Ini adalah salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok pada bulan pun ada masih lagi kesan bekas terbelahnya bulan. Okey, ini kalau kita kaji ni menariklah. Menambahkan lagi iman kita, keyakinan kita. Bahkan Allah Taala rakam dalam ayat Quran ni sebab nak membenarkan apa yang ditunjukkan kepada Nabi dan pernah disaksikan sendiri oleh manusia. Ini bukan sekadar Nabi cerita, tapi telah disaksikan oleh orang Quraisy. Okey? Okey, jelas tuan-tuan? Baik, dapat ya? Okey, selesai ayat yang kedua. Okey, kita tengok pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Ini yang saya sebutkan tadi tuan-tuan. Mereka bukan sekadar berpaling, mereka bukan sekadar dalam keadaan yu'ridu, berpaling. Okay, nampak kebenaran, dia berpaling daripada kebenaran, tak hiraukan kebenaran, tapi kata Allah, mereka itu wa kadzabu, mereka dustakan. Apa maksud dusta tuan-tuan? Okey. Perkataan dusta di dalam bahasa Quran ni iaitu kebenaran depan mata mereka nafikan. Itu maksud dusta. Okey, dusta ni dia nampak kebenaran, dia nafikan. Kalau dusta dalam bahasa kita, benda yang tak ada kita kata ada, itu berbohong. Okey, tapi kalau dusta, benda kebenaran kita nafikan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa yang Allah sebut adalah kebenaran lah. Memang Allah sebut semuanya benda yang hak, benda yang benar. Tidak ada satu pun perkara yang silap dan salah. Lalu kita nafikan tuan-tuan. Kita mengatakan selain daripada kebenaran. Maka itulah yang dinamakan sebagai pendustaan. Okay, wa kadzabu. Allah tunjukkan kebenaran, wa kadzabu kata Allah. Mereka berpaling dan mereka mendustakan. Wa kadzabu. Wattaba'u, dan mereka mengikuti ahwa'ahum, iaitu mengikuti hawa nafsu mereka. Okey, mengikuti hawa nafsu mereka. Dan inilah yang saya sebutkan tadi, seperti mana kata Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, mereka ni kenapa dia berpaling daripada kebenaran? Sebab mereka ada kepentingan peribadi mereka. Okey, takut kehilangan kuasa, takut kehilangan tahta, takut hilang pengaruh, takut hilang harta, takut macam-macam ni, akhirnya nampak kebenaran, hati tu rasa yakin sebenarnya, dah rasa dah, tapi tetap berpaling dan meletakkan label tu adalah supaya mereka tidak kehilangan kepentingan peribadi mereka. Akhirnya menafikan kebenaran. Alright? Ini antaralah yang Allah Ta'ala sebutkan. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa kullu amrin mustaqir, kata Allah. Dan sedangkan tiap-tiap perkara itu adalah tetap. Sekejap tuan-tuan. Kita tengok sekejap ayat dia. Okey, bila Allah kata wa kullu amrin mustaqir dekat sini, iaitu Allah nak kata apa? Kebaikan itu pasti akan berpihak kepada orang yang baik dan keburukan itu pasti akan menimpa kepada orang yang melakukan keburukan. Okey, maksudnya apa tuan-tuan? Okey, maksudnya dekat sini ada dua maksud. Perkataan wa kullu amrin mustaqir ni ada dua maksud. Yang pertama, kalau benda tu baik, dia tetap baik. Dia adalah perkara yang mustaqir, tetap. Dia fix, dia takkan berubah. Okey? Kalau benda tu baik, dia tetap baik. Kamu dafikanlah, kamu dustakanlah, kamu berpalinglah. Kalau baik, dia tetap baik. Benar tetap benar.
Dan perkara yang batil, salah, dia tetap salah. Dia very clear. Okay. Itu Allah Ta'ala sebut. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, wa kullu amri mustakir ini adalah kembali pada ayat pertama tadi. Apa dia? Iqtarabatis sa'ah. Iaitu Allah nak kata bahawa kiamat itu tetap. Dia mesti berlaku. Okay. Tuan-tuan dapat ke saya punya penyampaian ni? Dapat? Wa kullu amrin mustakir ada dua maksud, tuan-tuan. Tafsiran pertama yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Okey, tafsiran pertama yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, dia mengambil tafsiran iaitu berdasarkan pada ayat kedua dan ayat ketiga. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Dia ambil kenyataan ayat kedua, ayat ketiga yang bercerita tentang orang Quraisy, dia berpaling, dia tuduh, dia label ini adalah sihir, lalu dia mendustakan dan dia ikut hawa nafsu dia. Lalu Allah tetap kata apa? Benda benar tetap benar. Benda batil tetap batil. Itu pandangan daripada Ibnu Katsir. Yang minta maaf, saya sebut Abdullah bin Abbas yang silap. Ibnu Katsir kata macam itu. Okey, Ibnu Katsir kata perkataan ataupun perkara yang tetap itu adalah yang benar tetap benar, yang batil tetap batil. Tapi seorang lagi ulama tafsir kita namanya Mujahid, dia menyebutkan perkataan wa kullu amri mustakir ini adalah merujuk pada ayat pertama. Iaitu ayat pertama bercerita tentang iqtarabatis sa'ah. Kiamat itu adalah dia sangat-sangat dekat. Dan Allah kata wa kullu amri mustakir. Kiamat itu benda yang pasti. Adalah perkara yang tetap, dia tak berubah. Dia adalah perkara yang akan berlaku. Contohlah tuan-tuan. Lagi 22 hari lagi nak raya, tuan-tuan. Ada orang pula kata, mana raya? Takkan raya lah kita ni. Mana musim-musim gawat macam ni. Mahamah mana ada raya. Tak, benda tu pasti berlaku. Raya tu tak raya, contohlah. Alright. Macam itulah Allah nak kata, wa kullu amri mustakir, kiamat tu pasti terjadi. Dia tak akan berubah, dia tak akan berpindah, dia tidak akan ditunda-tunda, tidak akan. Dia adalah berlaku dalam keadaan mustakir. Okay? Dalam keadaan fix, tetap seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, tuan-tuan? Alright, kita maju ayat keempat. Okey, pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa itu walaqad ja'ahum, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka. Okey, maksudnya ni cerita pada Quraisy ni. Telah datang kepada mereka. Apa yang telah datang pada mereka ni? Pada orang Quraisy. Minal amba. Minal amba. Iaitu daripada al-amba. Amba ni, tuan-tuan, dia bukan ambiya. Ambiya, para nabi. Amba ni adalah berita-berita besar. Okey, berita-berita besar. Okey, berita-berita besar. Okey, ingat perkataan Nabi, Nabi dia datang daripada perkataan an-naba. Nabi ni datang daripada perkataan naba. Naba adalah berita besar. Okey, kalau khabar, berita. Khabar ni berita-berita kecil lah. Kalau naba ni berita besar, berita tergempar. Dia break news. Ataupun kalau duduk di surat khabar tu, dia yang paling utama sekali, isu utama untuk hari tu. Sebab itu Allah kata amma yatasaalun anin naba'il azim. Jadi an-nabi adalah orang yang membawa berita besar. Apa berita besar ni, tuan-tuan? Macam-macam lah. Khususnya cerita tentang kiamat lah. Okey. Jadi Allah kata apa? Orang Quraisy ni telah datang kepada mereka minal amba. Min dekat situ, tuan-tuan. Tengok perkataan minal amba tu. Ada huruf minal. Ada harfu jar, huruf min tu. Minal amba. Min dekat situ, tuan-tuan. Okey, min dekat situ adalah maksudnya min tab'id, iaitu sebahagian. Allah dah datangkan pada orang-orang Quraisy ni hanya sebahagian, bukan keseluruhan. Baru sebahagian cerita-cerita daripada umat-umat terdahulu. Cerita-cerita tentang nabi-nabi terdahulu. Yang mana di dalam cerita itu ma fihi, dalam cerita itu adanya musdajar. Cerita yang mencegah mereka jangan sampai kamu tak mentauhidkan Allah. Ada cerita-cerita pengajaran.
Dekat mana cerita ni tuan-tuan? Kat sini ada banyak tafsiran. Okey, pertama, okey, sebelum tu tuan-tuan, saya nak dapatkan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ikuti boleh dapat saya punya point Ayat 4 ni Allah nak bagi tahu, orang Quraisy ni Allah dah datang pada mereka cerita dah. Maksudnya cerita-cerita yang mereka dah tahu. Yang mana cerita itu mereka tak boleh nafikan dan mereka tak boleh tentang untuk tolak kebenaran daripada Nabi SAW. Oh, saya terlepas pandang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok ayat 1, ayat 2 tadi tu, bila Allah kata perkataan wan syaqqal qamar, bulan terbelah, dan apabila Allah kata wa in yarau ayatan yu'ridu tu, iaitu orang Quraisy dia nampak dan dia berpaling. Kalau betul lah bulan tu tak terbelah, dan kalau betul lah orang Quraisy ni dia tak pernah tengok bulan, sudah pastilah ada riwayat yang kita pernah dengar hari ni, yang orang Quraisy kata, Muhammad, kamu mengarutlah, mana pernah bulan tu terbelah. Kami tak pernah tengok pun. Tetapi Allah rekodkan apa yang pernah mereka tengok dan pernah mereka saksikan. Sebab itu kita tak pernah dengar satu kenyataan Abu Sufyan ke, Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, dan siapa-siapa musuh Quraisy ketika itu yang menafikan, ayat ni salah lah, mana pernah bulan terbelah. Tak ada pun. Sebab ayat ni adalah bercerita tentang mereka, iaitu Quraisy. An-Najm itu cerita tentang orang Quraisy kan. Sekarang ni cerita tentang orang Quraisy juga, yang mana orang Quraisy pernah tengok bulan dan Allah mengiyakan. Dan mereka mengiyakan, mereka tak kata Muhammad salah lah, kami tak pernah buat pun. Tuan-tuan faham maksud saya? Contohlah tuan-tuan. Okey, contohlah kita dah melalui zaman PKP yang semua satu dunia berhenti, tak bergerak. Satu dunia ni berhenti, satu dunia ni tak bergerak. Dia berhenti. Lalu ada orang buat satu kenyataan. Kita yang kata, contohlah kalau kita tak pernah lalui PKP, kita kata, ni tipulah artikel ni. Mana ada, semua macam biasalah, normal lah. Tapi keluar artikel tu tuan-tuan, keluar cerita, keluar dokumentari, dan semua orang tak pernah nafikan. Sebab nak tunjukkan semua orang pernah lalui benda tu. Semua orang mengiyakan dan membenarkan apa yang disampaikan tu. Betul tak? Macam itulah ayat ini, bila Allah kata bulan terbelah dan orang Quraisy berpaling, tak ada pun orang Quraisy kata, Muhammad, cukuplah, sudahlah, mana ada bulan terbelah, kami tak pernah tengok pun. Tak ada pun tuan-tuan. Nak ceritanya mereka semua bersetuju yang mana mereka pernah melihat bulan terbelah. Okay. Alright. Jadinya, pada ayat keempat ni, Allah nak kata, orang Quraisy bukan sekadar tak pernah tengok, bukan sekadar pernah tengok bulan terbelah. Bahkan dah sampai pada mereka cerita-cerita daripada kisah Nabi terdahulu yang mereka imani. Okay. Cerita ni tuan-tuan adalah duduk di dalam surah ini. Duduk di dalam surah Al-Qamar. Ada cerita Hud, ada cerita tentang Nabi Nuh, ada cerita tentang Nabi Hud, dan cerita Nabi-Nabi selepas tu yang orang Quraisy imani. Mereka dengar dan mereka imani. Dan cerita-cerita itu cukup menjadi musjajar yang akan mencegah mereka daripada menolak kebenaran Nabi. Allah sebut dah. Tetapi mereka tetap menolak juga. Nak cerita degil, nak cerita Allah ni Tuhan yang sangat adil. Allah ni dah beri dah macam-macam. Tapi mereka yang sendiri memilih untuk tak nak beriman. Okay? Allah Ta'ala sendiri sebut benda yang macam tu. Okay. Jadinya tuan-tuan, okay, sekarang ni saya nak explain tentang perkataan amba. Okay. Okay, sekarang ni tuan-tuan tengok perkataan amba. Okey, amba ni apa tuan-tuan? Okey, perkataan amba ni iaitu dia merujuk kepada berita-berita daripada kisah umat terdahulu. Ada beberapa maksud. Pertama iaitu berita daripada kisah Nabi terdahulu yang Allah cerita di dalam surah Al-Qamar. Lepas ni kita akan tengok cerita tu Allah sebut. Yang kedua adalah melalui kisah-kisah rakyat. Maksudnya orang Quraisy tahu cerita tentang Nabi Hud, cerita tentang Nabi Saleh, cerita tentang Nabi Musa, Fir'aun, mereka pernah dengar dah. Okay. Dan yang ketiganya iaitu melalui kisah-kisah daripada ayat-ayat Al-Quran, wahyu kepada Nabi yang bertaburan pada surah-surah yang lain. Mereka pernah dengar dah.
Dan tidak ada pun satu cerita tu mereka dustakan, mereka nafikan. Mereka tak kata pun, cerita Hud ni tak adalah, salah. Tak ada. Tuan-tuan boleh tengok dalam mana-mana riwayat. Orang Quraisy tak pernah tolak pun. Bahkan mereka hanya kata Muhammad ni dia cedok daripada kitab dahulu ada. Maksudnya, dari sudut keimanan, cerita-cerita tu mereka mengiyakan dia sahih. Cuma mereka nafikan secara teknikal je lah. Quran ni bukan daripada Tuhan sebab Muhammad cedok daripada kitab terdahulu. Tapi keyakinan pada cerita tu benar. Okay, keyakinan pada cerita umat terdahulu tu benar. Okay. Dan Allah Ta'ala kata cerita-cerita tu ada pengajaran. Cerita-cerita tu dah membuktikan yang mana orang Quraisy ni sepatutnya tak buat dan tak mengulangi. Tapi mereka tetap berdegil. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, kita tengok pada ayat yang kelima. Okay, pada ayat yang kelima. Okay, pada ayat yang kelima Allah Ta'ala kata apa? Hikmatan balighah. Okay. Hikmatan balighah. Pada cerita ni tuan-tuan, pada cerita ni kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita yang mengandungi hikmah. Okay. Hikmah dekat sini iaitu cerita yang mendatangkan petunjuk. Dia datangkan kebijaksanaan, dia datangkan petunjuk, dan kalau sendiri kat sini ditulis dalam bentuk kesempurnaan. Okay? Jadi kalau tuan-tuan tengok perkataan hikmah dekat sini, iaitu dia adalah yang memberikan petunjuk. Okay? Hikmah dekat situ adalah memberikan petunjuk. Cerita tu dia bukan sekadar cerita. Sebab banyak cerita, kita hanya dengar cerita hanya halwa je. Hanya hiburan saja. Hanya kita dengar masuk keluar. Tapi Allah jamin cerita yang pernah sampai pada Quraisy yang separuh lagi, sebahagian daripada cerita tu adalah cerita-cerita yang berhikmah, yang boleh datang petunjuk. Dan cerita itu adalah balighah. Balighah. Balighah ni apa tuan-tuan? Kalau kita terjemah balighah ni dia sampai. Perkataan balighah ni dia boleh terjemah sebagai sempurna. Dia bukan sekadar sampai, tetapi dia berbekas. Dia sempurna. Dia jadi pembeza kepada mana yang sesat, mana yang benar. Itu masuk balighah. Jadi Allah nak kata apa? Cerita yang aku bawa ni dua perkara. Hikmah, balighah. Ia cerita yang memberi petunjuk, hidayah, dan cerita itu adalah cerita yang benar-benar akan berbekas pada hati kamu. Cerita yang akan menjadi pembeza di antara perkara yang sesat dan perkara yang hak. Ini Allah Ta'ala sebut. Lalu kata Allah Ta'ala, fama tughnin nuzur. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan segala peringatan dan amaran itu tidak akan menjadi faedah bagi orang yang ingkar. Cerita tu dah datang dah. Pengetahuan tu sampai dah. Tapi kalau dia ingkar, dia tak akan sampai. Kalau dia ingkar, dia tidak akan jadi bermanfaat. Tuan-tuan perhatikan perkataan an-nuzur. Okay. Tuan-tuan perhatikan perkataan an-nuzur. Okey, perkataan an-nuzur ni tuan-tuan, ini adalah perkataan plural kepada perkataan dia adalah plural daripada perkataan nazir. Okay. Nazirun adalah kita kata peringatan. Siapa nazir tuan-tuan? Nazir ini adalah merujuk kepada nabi. Nazir nabi. Kalau nuzur plural kepada peringatan-peringatan itu adalah merujuk kepada para nabi. Jadi Allah kata apa? Cerita para nabi ni cerita yang berhikmah, cerita yang balighah. Tapi cerita itu tetap tak akan jadi manfaat kalau dia degil. Kalau dia tetap masih lagi mendustakan, dia tetap lagi nak berpaling dan tetap mengikuti syahwat dia, nafsu dia, cerita itu tak akan jadi apa-apa manfaat lah. Tapi apa yang kami sampaikan ni adalah cerita yang benar dan cerita ini adalah cerita yang akan memberi manfaat dari sudut keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Kita tengok ayat yang ke-6. Okay. Pada ayat yang ke-6 tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata apa? Fatawalla anhum. Iaitu maka berpalinglah kamu. Okay, maka berpalinglah kamu daripada mereka. Iaitu wahai Muhammad dan jangan dihiraukan. Okay.
Yauma yad'udda ila syai'in nukur. Subhanallah ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Yauma yad'udda, dan ingatlah pada hari yad'udda ni iaitu hari kiamat nanti, malaikat akan menyeru mereka. Okay? Yad'udda, malaikat akan seru mereka ila syai'in nukur, iaitu pada sesuatu yang paling nukur. Nukur ni tuan-tuan iaitu hari yang paling tidak menyenangkan. Pada ayat yang ke-6 ni Allah Ta'ala sebut ada 3 perkara yang menyesakkan hati. Ada 3 perkara yang menyesakkan hati. Apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW, kita dah datangkan cerita, kita dah datangkan mukjizat, kita dah sampaikan itu ini. Kalau mereka berpaling kerana kedegilan, mereka sengaja nak dustakan, fatawalla anhum. Dah, hiraukan. Jangan hiraukan dah. Palinglah. Maksud Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW, sudah, jangan dihiraukan. Saya pernah sebut pada tuan-tuan kan pada ayat sebelum ni. Kalau kita duduk dalam kelas, daripada ramai-ramai orang yang dengan kuliah kita, ataupun dalam kelas yang kita mengajar ni, ramai murid-murid dengan kuliah kita, hanya seorang dua orang sahaja yang mungkin buat bising, yang tak hiraukan kita mengajar. Jangan beri fokus pada 2 orang ni, tapi berikanlah peluang kepada yang lain nak mendengar ni untuk dapat manfaat. Okay? Sebab bukanlah berpaling ni tinggalkan, tetapi jangan sampai kita nafikan hak orang-orang yang berhak ni. Kita beri perhatian pada orang yang mengecewakan kita ni, tak nak terima kita ni, sampai kita tinggalkan orang-orang yang nak belajar, orang-orang yang nak dapatkan ilmu. Sebab kita sangat terkesan lah. Kita tak boleh nafikan tuan-tuan. Bila kita mengajar, kita memang terkesan dengan tindakan seorang dua orang yang menyakitkan hati kita. Walaupun ramai orang nak dengar, tapi kalau ada 2 orang perangai yang macam dia acuh tak acuh dia ni, kita sangat terkesan. Okay. Kita tengok pada komentar kita, contohlah. Kita ada komentar kan? Ada komentar di Facebook kita ke, komentar di kedai makan kita ke. Semua orang puji, tiba-tiba datang 1-2 komen tak sedap. Kedai pelahan. Contohlah kan. Bising. Sup cair contohlah. Kita akan beri cakna pada komen tu, betul tak? Kita akan cakna. Kalau perlu dilayan-layanlah, kalau perlu uruskanlah. Tapi kalau dia je buat benda sama, sudahlah. Kita dah buat yang terbaik, tapi memang sengaja dia buat macam tu, dah palinglah. Bukan paling tu kita tinggalkan dia tak. Tapi jangan sampai kita beri perhatian pada orang macam ni, lalu kita nafikan orang-orang yang puji kita, yang appreciate kita, yang nak belajar, yang itu. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Dah, kalau kita dah berikan segalanya, dia tetap tak nak beriman, sudah, tinggalkan mereka. Lalu Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-6 ini, Allah sebut ada 3 benda. Yauma yad'udda ila syai'in nukur. Allah Ta'ala sebut, ada 3 benda yang sangat azab di hari akhirat. Pertama kata Allah Ta'ala, yauma yad'udda. Pada hari itu, malaikat akan seru orang yang bersalah. Dan kita tahu, setiap orang yang melakukan kejahatan, seruan malaikat ni adalah kasar. Okay? Macam mana kita pernah tengok orang yang sangat bengis, yang tidak berperi kemanusiaan, yang tak ada hati manusia, dia memang dia hati dia keras. Dia buat sesuka hati dia. Kan? Dia macam berani sangatlah, bengis sangatlah. Ataupun dia ni panas baran dan sebagainya. Tuan-tuan kena bayangkan, kalau ada manusia macam ni, bererti ada malaikat di dalam neraka Allah yang lebih bengis daripada itu. Kadang-kadang bila kita tengok orang macam tu, kita takut pada dia je. Tapi jarang-jarang kita nak kaitkan. Allah boleh cipta ada orang jadi macam ni. Hati kering, perbuatan dia kasar, muka dia bengis. Tapi kalau kita pergi jauh sikit, ya Allah. Kalaulah macam ni ada orangnya, di dalam neraka Allah ada malaikat yang lebih dahsyat daripada orang. Jadi, Allah Ta'ala kata apa? Malaikat akan seru orang-orang yang berdosa. Jadi kita boleh tahu. Layanan malaikat kasar. Ingat, kamu tolak agama Allah, kamu tolak kebenaran Nabi SAW, kamu akan dilayan di hari akhirat oleh malaikat yang kasar-kasar. Ila syai'in. Kepada sesuatu. Allah sebut perkataan syai'in ini dalam bentuk nakirah. Kata nama am. Maksudnya syai'in ni iaitu di hari akhirat, kamu akan diseru kepada sesuatu yang sangat ngeri. Sesuatu tu dia umum kan? Sesuatu je.
sesuatu yang sangat ngeri. Kamu orang yang berdosa dilayani oleh malaikat yang kasar-kasar, tentang diseret, tentang akan dihumban, tentang akan ditonggang terbalik dalam neraka, dipukul, diseksa tanpa perasaan. Lalu pergi ke tempat yang ngeri. Ngeri itu pula disebut dalam bentuk yang umum untuk menambahkan lagi rasa bimbang kita. Dia tidak ada had, dia tidak ada ukuran. Dan kata Allah, nukur pula. Iaitu yang ketiganya, iaitu benda yang berlaku itu semua adalah perkara yang kamu nukur, yang kamu tak ingini, yang kamu tak suka, yang kamu memang tak nak, tapi benda itu akan berlaku. Okay. Jadi Allah Ta'ala ada sebut 3 perkara. Okay. Keadaan yang sangat dahsyat di hari akhirat. Iaitu seruan malaikat, syai'in, iaitu kengerian, dan juga yang ketiga nukur, iaitu apa benda yang manusia tak suka. Kita tahu fitrah kan manusia. Ada benda yang dia suka, ada benda yang dia tak suka. Ada benda yang dia ingini, ada benda yang dia tak ingini. Allah jamin semua bagi orang bersalah tu yang berlaku pada dia di hari akhirat, semua yang dia tak suka, semua yang dia tidak ingini, dan semua perkara-perkara ngeri itu akan berlaku kepada dia dan tidak terkecuali. Subhanallah. Ini ayat yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita. Okey? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, last sekali tuan-tuan ayat ke-7. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntashir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusya'an absaruhum. Pada hari itu mereka akan menundukkan pandangan-pandangan mereka. Okey? Dia akan tundukkan pandangan-pandangan mereka. Yakhrujuna minal ajdath. Kenapa tundukkan pandangan tuan-tuan? Ini orang bersalah lah. Kan Allah Ta'ala kata, walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dia akan tundukkan kepala. Tundukkan pandangan, tundukkan kepala sebab malu. Semua orang dalam keadaan bersalah, dalam keadaan berdosa. Bersalah-bersalah kan tuan-tuan? Kalau di dunia ni, dia bersalah, mesti nak, kalau dibawa masuk TV tu, dia akan tutuplah dengan baju lah, tutup dengan tangan lah, apa-apa yang boleh tutup pandangan muka dia supaya tak rasa malu. Jadinya, di hari akhirat Allah Ta'ala sebut, semua orang dalam keadaan sangat-sangat bersalah ni, malu dengan perbuatan masing-masing, semua akan tundukkan pandangan. Yakhruju minal ajdath, dan dia akan keluar daripada kubur-kubur mereka. Ka'annahum jaradun muntashir, adalah seperti belalang-belalang yang berterbangan. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran tuan-tuan. Kalau di waktu kiamat, Allah Ta'ala kata apa? Manusia akan keluar seperti apa? Apa kata Allah Ta'ala? Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, kata Allah. Manusia akan keluar seperti al-farath. Waktu kiamat berlaku tu manusia seperti kelekatu. Kelekatu yang bertebaran, kata Allah. Kelekatu. Pada waktu keluar daripada kubur pula, Allah kata mereka ni keluar seperti jarad, seperti belalang yang bertebaran. Okey. Kenapa Allah gunakan kadang-kadang kelekatu, kadang-kadang adalah belalang? Pada waktu kiamat tuan-tuan, Allah nak kata manusia ni diberikan ilmu, diberikan akal, diberikan macam-macam pengetahuan. Bila berlaku kiamat, Allah akan tarik semua kemampuan dia. Dia jadi macam kelekatu, lemah. Okey, dalam keadaan lemah. Okey, kita tak mampu nak berfikir, kita tak boleh buat apa-apa dah, hilang daya dah tuan-tuan. Melainkan kita semua tunduk pada perintah Tuhan, semua orang akan dikembalikan di hari kebangkitan. Itu sebab Allah gunakan perkataan farash. Okey? Kal farashil mabthus. Okey? Seperti mana kelekatu yang bertebaran. Pada cerita bangkit daripada kubur ni, Allah kata mereka adalah seperti jarad. Manusia dari akhirat nanti keluar daripada kubur seperti jarad, seperti mana belalang. Okey. Kenapa Allah sebut belalang tuan-tuan? Dia adalah serangga kecil lah. Semua orang ni dalam keadaan dia kecil ni, dia banyak. Dia banyak, dia jadi hiruk pikuk, dia jadi keadaan yang tak tahu. Dia macam dalam keadaan bingung. Okay? Cuba kita bayangkan tuan-tuan, semua orang bangun dalam keadaan lama tertidur, kemudian dalam keadaan dia tak tahu apa-apa. Dalam keadaan bingung. Semua orang bertelanjang,
ada yang tonggang kepalanya di bawah, berjalan dengan muka, ada yang berjalan dengan tangan. Kita jadi hairan, kita ni di mana? Semua dalam keadaan kebingungan. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan belalang ni sebab belalang ni kalau dia berterbangan, dia dalam berkumpulan kan tuan-tuan. Okay? Dan dia berterbangan tu dalam keadaan muntashir, iaitu bertebaran, bercampur-campur di antara dia. Jadi kita dalam keadaan kebingungan waktu tersebut. Semua orang dalam keadaan tak tahu ke mana arah dia. Tapi belalang ni walaupun dia terbang macam kebingungan macam tu, tapi dia ada satu arah kan. Macam dipandu je. Dia takkan keluar daripada kumpulan dia. Dia akan duduk sama-sama. Jadi mereka ni akan keluar, kita yang akan keluar daripada kubur nanti dalam keadaan macam bingung, dalam keadaan hiruk pikuk ni, dalam keadaan kita tak tahu apa-apa, tapi semua orang akan buat benda yang sama. Berjalan ke arah satu tempat yang sama, iaitu menuju kepada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, jadinya kita berhenti pada ayat yang ke-7 ni tuan-tuan. Adalah satu gambaran daripada Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang keadaan manusia di hari akhirat. Ayat ni adalah sebenarnya sambungan daripada surah An-Najm. Kalau tuan-tuan tengok pada akhir surah An-Najm tu, Allah cerita tentang Yaumul Qiyamah. Jadi pada surah ini Allah sambung balik cerita tentang kisah Yaumul Qiyamah. Okey? Baik, terima kasih kepada tuan-tuan yang menonton saya di Facebook Live. Terima kasih juga kepada tuan-tuan yang menonton saya di YouTube. Dan juga terima kasih yang bersama-sama dengan saya di Google Meet. InsyaAllah kita jumpa lagi di waktu yang sama, hari yang sama, setiap hari Khamis pada jam 11 pagi setiap minggu untuk kita terus mentadabbur dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua. Barakallahu fi, jazakallahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iyyak.